Assalamualaikum, bersama saya Muhammad Syariza Mawang dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 2 Ogos 2021. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah akan terus meningkatkan usaha program vaksinasi di negeri ini ke arah mencapai sasaran 80% imuniti kelompok sebelum akhir tahun ini. Ini termasuk mempergiatkan program outreach di kawasan luar bandar dan pulau bagi membantu penduduk yang mempunyai akses internet terhad dan tinggal jauh dari pusat pemberian vaksin PPV. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Rosnani Mudin berkata bagi memastikan usaha tersebut tercapai, pihaknya terus menjalin kerjasama strategik dengan pelbagai pihak termasuk wakil rakyat dan pemimpin akar umbi agar tiada penduduk tercicir mendapat suntikan vaksin. Outreach ini di tempat-tempat yang hard to reach lah, tempat yang susah kita mau pergi kan. Jadi bila kita pergi, kita punya matlamat itu untuk memvaksinasi semua penduduk di sana. Walau apapun kesukaran, contohnya tiada internet ke, tiada MySejahtera, kita akan bagi vaksinasi itu buat secara manual dan kemudian masukkan dalam sistem. So itu kita punya matlamat. Beliau ditemui media selepas meninjau PPV Sulaman di Tuaran. Seramai 2.7 juta rakyat di negeri ini layak untuk divaksinasi. Bekalan vaksin COVID-19 perlu dihantar secara berterusan ke negeri ini, khususnya di Sandakan bagi melancarkan vaksinasi penduduk sekaligus membolehkan sasaran imuniti kelompok tercapai. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dilantik Suhaimin Nasir berkata bekalan vaksin mencukupi diperlukan Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Seri Libaran Sandakan bagi membolehkan jumlah pemberian dos sehari dapat ditingkatkan daripada 600 kepada 2,000 dos sehari. Penduduk di Sandakan disasarkan menerima suntikan lengkap 2 dos vaksin selewat-lewatnya akhir September depan. Yang mendaftar di MySejahtera sudah mencecah 120 lebih ribu. Tetapi yang dapat divaksinkan adalah 97,000 dan kita masih lagi status dan seluruh Sandakan ini kita memerlukan vaksin dan yang perlu divaksinkan rakyat di Sandakan ini yaitu sehingga mencecah 360 lebih ribu, bermakna kita baru mencecah 33%. Beliau ditemui RTM ketika melakukan lawatan ke PPV di Dewan Seri Libaran Sandakan. Selain PPV Dewan Seri Libaran, pemberian vaksin turut dilaksana di PPV Dewan Masyarakat Sandakan dan PPV Dewan Haka Batu Nam Sandakan. Setakat ini 97,000 penduduk daripada lebih 360,000 penduduk di Sandakan telah divaksinasi. Persatuan Majikan-Majikan Sabah menyambut baik pengumuman kerajaan negeri memberi kebenaran kepada semua syarikat dan industri di Sabah membeli bekalan vaksin secara terus. Presidennya, Yap Chin Boon berkata, ia satu usaha yang baik bagi membantu usaha kerajaan mencapai imuniti kelompok dengan kadar segera. Bagaimanapun, mekanisme dan kaedah pelaksanaan pembelian vaksin secara terus itu perlu dijelaskan. We certainly welcome. However, we are still not clear about the principle or the mechanism behind it. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Katanya mekanisme yang perlu diberi perhatian termasuk memberi kebenaran sesebuah syarikat bukan dalam kategori perkhidmatan perlu beroperasi setelah 100% kaki tangannya divaksinasi. Beliau juga menyambut baik penjelasan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berhubung kesediaan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah membantu menguruskan klinik swasta untuk melaksanakan program imunisasi di premis atau ladang syarikat serta industri di Sabah. Beralih kepada perkembangan semasa COVID-19, sebanyak 1,002 kes baharu positif COVID-19 dicatat di Sabah semalam, mengatasi kes sembuh 578 orang. 7 kematian dilaporkan iaitu 2 kes di Pinampang, manakala 1 kes masing-masing di Beluran, Papar, Sempurna, Kinabatangan dan Kota Kinabalu. Jumlah vaksinasi harian pula mencatat 48,300 dos. Kita ikuti statistik kes jangkitan mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah.
Sementara itu, sebanyak 181 daripada 1,002 kes baharu semalam dikaitkan dengan individu yang telah menerima suntikan vaksin. Keadaan itu menunjukkan bahawa kesan kepada ketidakpatuhan terhadap prosedur operasi standard SOP membolehkan mereka yang telah divaksinasi turut dijangkiti COVID-19. Dalam pada itu, bagi 10 kes positif yang dikesan di Long Pasir, seramai 9 individu didapati belum divaksinasi dan seorang telah lengkap menerima 2 dos vaksin. Ini walaupun kerajaan telah melaksanakan pemberian vaksin secara menyeluruh di perkampungan tersebut pada 24 hingga 26 Jun dos pertama dan dos kedua pada 14 hingga 17 Julai melalui program Jiwa Murni SCMVP. Menerusi satu kenyataan, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun memaklumkan 2 lagi kluster baharu direkodkan di Sabah semalam, iaitu kluster Tembidong-Bidong di Telupit dan Beluran serta kluster Jalan Patikang Ulu di Keningau. Kluster Tembidong-Bidong, Telupit dan Beluran merupakan jangkitan dalam komuniti disyaki berpunca daripada aktiviti kunjung-mengunjung semasa sambutan Aidiladha. Kes indeks adalah wanita 55 tahun disahkan positif di Hospital Duchess of Kent pada 19 Julai. Bagi kluster Jalan Patikang Ulu di Keningau dikategorikan sebagai kluster tempat kerja. Kes indeks adalah seorang lelaki 19 tahun kerana sebuah syarikat bengkel dan servis jentera berat disahkan positif pada 29 Julai. Datuk Masidi berkata secara keseluruhan terdapat 165 lokaliti di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD aktif di 21 daerah di Sabah setakat 1 Ogos. Jelasnya 2 lagi lokaliti di 2 daerah dikenakan PKPD berkuat kuasa 3 Ogos hingga 16 Ogos melibatkan Perumahan Ladang Hibu Mas 2 Mukim Sungai-Sungai di Beluran dan Kampung Tagibang di Kota Marudu. Sementara PKPD Ladang Agatis Kalabakan, Kampung Nosop Penampang, Kampung Gusung Likas dan Kampung Bakalau Beaufort dilanjutkan hingga 16 Ogos. Dalam pada itu 112 kenderaan diarah berpatah balik daripada 34,400 kenderaan diperiksa di 193 sekatan jalan raya di seluruh negeri semalam. Turut dikeluarkan 20 kompaun melanggar prosedur operasi standard SOP COVID-19. Manakala rondaan ejen basmi COVID-19 ABC-19 dan rondaan pemantauan pematuhan SOP peringkat komuniti oleh Angkatan Pertahanan Awam APM telah dilaksanakan di 325 premis perniagaan melibatkan 154 anggota APM. Sebanyak 12 notis amaran dikeluarkan kepada premis perniagaan yang tidak mengikuti SOP. Sementara itu, kadar pematuhan penduduk terhadap SOP Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 2 Negeri Sabah pada 95.5%. Sebanyak 13 premis diarah tutup dan 26 kompaun dikeluarkan dalam operasi bersepadu pemantauan prosedur operasi standard SOP di seluruh negeri pada Sabtu lepas. Ia menjadikan jumlah kompaun melalui operasi berkenaan meningkat kepada 9,506 keping. Berdasarkan infografik Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, daripada 26 kompaun dikeluarkan, sebanyak 7 kompaun dikeluarkan di Kota Kinabalu, diikuti Sempurna 6, Papar 5, Sepitang 4, Keningau 3 dan Sandakan 1 keping kompaun. Berdasarkan statistik kesalahan mengikut kategori bagi pematuhan SOP COVID-19 di bawah Akta 342 dan peraturan-peraturannya pagi tahun 2021, setakat minggu IPIT ke-30, kesalahan tiada penjarakan fizikal mencatat kumulatif kompaun tertinggi iaitu 1,966 keping. Diikuti gagal mengimbas mai sejahtera 1,679 dan gagal memakai pelitup muka sebanyak 1,365 keping kompaun. Susulan 4 tahanan yang melarikan diri daripada pusat kuarantin Institut Latihan Mahkamah Anak Negeri Ilman, Penampang pada 3.30 pagi semalam, kurang 24 jam, 3 individu terbabit berjaya diberkas polis pada pukul 5.45 petang hari sama. Menurut kenyataan Ketua Polis Daerah Penampang DSP Haris Ibrahim, ketiga-tiga tahanan dikesan dan diberkas di Lorong Wijaya 1, Taman Wijaya Manggatal, Kota Kinabalu.
Ketika tangkapan dibuat, pasukan Bahagian Siasatan Jenayah Daerah BSJD IPD Penampang mendapati ketiga-tiga tahanan lengkap berpakaian kemeja T dan seluar biasa. Turut membantu tangkapan pasukan dari IPD Kota Kinabalu dan Ketua Polis Balai Menggatal. Seorang lagi tahanan masih lolos. Sehubungan itu, orang ramai yang mempunyai maklumat boleh menghubungi talian tertera atau mana-mana balai polis berhampiran. Sebanyak 15 premis perniagaan diperiksa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Cawangan Sabah sempena penguatkuasaan harga kawalan minyak masak sawit tulen yang dibungkus dalam botol berkuat kuasa semalam. Daripada jumlah itu, sebanyak 7 premis diberi amaran agar mematuhi harga jualan produk berkenaan, manakala selebihnya didapati mematuhi harga kawalan tersebut. Menurut kenyataan KPDN HEP Cawangan Sabah, pemeriksaan dilakukan ke atas botol bersaiz 1 kg, 2 kg, 3 kg dan 5 kg di Putatan, Tanjung Aru, Sembulan serta di 2 pusat beli belah di Kota Kinabalu. Selain itu, pihaknya juga memastikan bekalan barangan keperluan asas mencukupi pada harga yang stabil dan para peniaga terus mematuhi prosedur operasi standard SOP fasa kedua Pelan Pemulihan Negara PPN Negeri Sabah. KPDN HEP memaklumkan bahawa kerajaan bersetuju melaksanakan program harga kawalan berasaskan nilai ambang crude palm oil. Penetapan harga minyak masak sawit tulin diwartakan melalui Perintah Kawalan Harga dan Anti Pencatutan Penentuan Harga Maksimum 2021 dan mula berkuat kuasa pada 1 Ogos 2021. Sekian berita pagi Sabah. Tepati janji temu vaksinasi anda. Lindung diri, lindung semua. Saya Muhammad Syariza Mawang. Salam hormat. Di mana kesilapan kita sehingga kita diuji dengan musibah ini?